PAS Kedah dedah kepincangan syarikat Kedah Agro Holdings. Dr. Kemal terima ugutan bunuh. Perdana Menteri minta PBT tidak tekan peniaga Bazar Ramadan. Pengasas KK Mart mengaku tidak bersalah lukakan perasaan agama lain. Datuk Hans Aizat didesak letak jawatan. Rafizi dedah 2 juta cubaan godam padu gagal. Perdana Menteri gesa rakyat tidak jadi hakim isu stokin tertera kalimah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita politik Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. PAS Kedah mendakwa UMNO Kedah cuba menyeleweng fakta sebenar berkaitan Kedah Agro Holdings Berhad apabila mengaitkan syarikat bermasalah itu dengan kepimpinan bekas Menteri Besar Kedah Allahyarham Tan Sri Azizan Abdul Razak. Ketua Penerangan PAS Kedah Salim Mahmud berkata, dakwaan Ketua Penerangan UMNO Kedah Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin bahawa KAHB mengalami kerugian ketika di bawah pentadbiran Azizan adalah tidak tepat, menyebabkan beliau tampil mendedahkan kepincangan yang berlaku. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Lada itu mengingatkan Syaiful Hazizi bahawa laporan Ketua Audit Negara 2017 memberi teguran terhadap kelemahan pengurusan dan pentadbiran perjalanan keuangan dan urus tadbir KAHB. Secara ringkasnya, teguran berkenaan merujuk kepada kerugian sebelum cukai untuk 2 tahun berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016 berjumlah 0.56 juta ringgit dan 0.67 juta ringgit di mana tahun tersebut adalah tahun parti Syaiful Hazizi yang mentadbir kerajaan negeri ketika itu. Salim tegaskan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor mengambil pendekatan tidak scrape off hasil pentadbiran terdahulu kerana mengambil kira pelbagai faktor. Namun malangnya UMNO lebih berminat membuka pekung sendiri sehingga terdedah punca kepincangan dalam pengurusan KAHB sejak 2016. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh akan membuat laporan polis susulan menerima ugutan bunuh berhubung kelantangan beliau mengenai isu kalimah Allah. Beliau berkata telah dihubungi seorang individu yang menyuarakan kerisauan mengenai ugutan bunuh bahawa beliau akan ditembak mati suatu hari nanti sekiranya masih meneruskan kelantangan tentang isu itu. Menurutnya ketika itu beliau dalam perjalanan ke program rasminya dan laporan polis yang akan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Jasin bertujuan untuk melindungi diri dan keluarganya. Pada 13 Mac lalu, tular di media sosial isu stokin tertera kalimah Allah dijual di KK Mart Bandar Sunway selepas gambar produk itu dimuat naik pengguna. 3 hari selepas itu, pengurusan KK Supermart memohon maaf berhubung penjualan stokin berjenama Miranosok yang tertera kalimah Allah di beberapa cawangan kedai serbaneka itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pihak berkuasa tempatan PBT untuk tidak menekan para peniaga bazar Ramadan dengan kos sewa tapak yang tinggi. Justru itu, Datuk Seri Anwar mengarahkan PBT tidak menaikkan kadar sewa tapak sewenang-wenangnya kerana tidak ada sebab untuk mereka berbuat demikian. Beliau berkata semasa sesi pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat hari ini, arahan telah diberikan kepada Majlis Perbandaran supaya tidak sewakan dengan kos yang tinggi dalam keadaan sekarang. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang bertanya tentang impak kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan SST yang bermula 1 Mac lalu menyebabkan rungutan peniaga bazar Ramadan yang menyebabkan mereka kerugian dan tidak dapat membayar kos sewa tapak. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, selain daripada kos sewa tapak yang terlalu tinggi, sebahagian PBT juga menyerahkan pengendaliannya kepada ejen-ejen.
Bagaimanapun, Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan turut mengakui kenaikan SST daripada 6 kepada 8% mempunyai kesan sampingan yang mesti dikawal. Pengasas KK Mart dan isterinya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan sengaja melukakan perasaan agama orang lain dengan menjual stokin tertera kalimah Allah. Datuk Seri Dr. Chai Ki Kan dan isterinya Datin Seri Loh Siu Mui antara 5 individu didakwa berhubung isu itu dan membuat pengakuan berkenaan selepas pertuduhan dibacakan di depan Hakim Muhammad Anas Mahazir. Mereka didakwa mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan yang memperuntuk hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Chai memohon maaf atas kontroversi itu pada sidang media 16 Mac lalu disertai pengurusan tertinggi syarikat pembekal dan pemilik Xin Jianchang Soh Chin Huat yang menyatakan stokin itu diimport dari China. Puluhan laporan polis dibuat terhadap KK Mart manakala Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menyeru masyarakat memboikot rangkaian kedai serbaneka itu. Kilang Xin Jianchang di Batu Pahat pula ditutup buat sementara waktu. Menjelang aksi perlawanan antara Malaysia dan Oman bagi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini, Ahli Parlimen Pembangkang mendesak Datuk Hans Isaac meletak jawatan sebagai pengerusi Perbadanan Stadium Malaysia (PSM). Desakan itu susulan kerosakan stadium itu yang berulang kali berlaku. Ahli Parlimen berkenaan turut mencadangkan PSM dirombak bagi membolehkan mereka yang lebih pakar dilantik memegang jawatan dalam badan itu. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, pengurusan stadium memerlukan profesionalisme dan ia tidak boleh diterajui dalam kalangan lantikan politik. Kualiti padang di SNBJ sekali lagi menjadi persoalan menjelang perlawanan pusingan antara Malaysia dan Oman malam ini selepas kedua-dua pasukan tidak dapat menjalani latihan di stadium berkenaan seperti lazimnya dilakukan sehari sebelum aksi sebenar. Pasukan kebangsaan dilaporkan menjalani latihan di Wisma FAM manakala Oman pula di Stadium Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Sebelum ini, isu padang SNBJ hangat diperkatakan susulan tersebarnya video dan gambar permukaan padang yang rosak selepas penganjuran konsert Ed Sheeran pada 24 Februari lalu. Kementerian Ekonomi mendedahkan lebih 2 juta cubaan menembusi ciri keselamatan sistem pangkalan data utama padu pada bulan pertama ia diperkenalkan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bagaimanapun menjelaskan setakat ini tiada pihak yang berjaya ekoran ciri-ciri keselamatannya mematuhi piawaian global termasuk komponen keselamatan rangkaian. Beliau berkata 3 komponen utama keselamatan data ditampilkan padu antaranya membabitkan pelaksanaan kawalan akses, capaian serta penyulitan. Dalam pada itu, Rafizi yang juga Ahli Parlimen Pandan menegaskan sistem itu tidak dibenarkan diakses dari luar negara dan lokasi akan dikategorikan berisiko berdasarkan rekod cubaan akses kebanyakannya dari luar Malaysia. Sementara itu, mengenai pendaftaran, Rafizi berkata seramai 8 juta warga tempatan berumur 18 tahun ke atas sudah mendaftar setakat jam 11.59 malam Isnin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa rakyat supaya tidak menjadi hakim dengan membuat keputusan sendiri berhubung isu stokin tertera kalimah Allah. Katanya isu tersebut perlu diserahkan kepada pihak polis untuk menyiasat diikuti proses pendakwaan dan mahkamah untuk dijatuhkan hukuman. Menurutnya, fokus rakyat kini perlu terarah kepada isu-isu yang lebih besar berbanding soal perbezaan pandangan. Sementara itu, Ahli Parlimen Tambun itu juga meminta semua pihak bersikap rasional berhubung isu tersebut. Terdahulu, beliau berkata kerajaan tidak campur tangan terhadap sebarang proses siasatan berkaitan isu penjualan stokin tertera kalimah Allah oleh KK Mart cawangan bandar Sunway di Petaling Jaya baru-baru ini. Kerajaan memberi laluan penuh
kepada polis untuk menjalankan siasatan dan menyifatkan isu itu bukanlah boleh diselesaikan melalui sebarang tindakan oleh gerombolan berasingan. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita politik Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.